Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kita dipertemukan lagi dalam kelas fardu ain kita ini. Mudah-mudahan pertemuan kita selama ini memberi manfaat kepada kita dan juga menambah ilmu kita dan menjadikan amalan kita lebih sempurna, insya-Allah. Jadi pada kali ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab kitab Hidayatus Sabyan, menceritakan tentang akidah dan juga fiqh. Tapi kita fokus pada fiqh lah. Pada kali ini kita fokus fiqh lah. Hari itu kita dah cerita lah tentang najis, tentang najis. Ada najis yang dimaaf dan ada najis yang tidak dimaaf. Najis yang tidak dimaaf ni yang nampak lah kan. Yang nampak dan juga banyak. Tapi darah ni dia lain sikit. Itu kita bincang tentang darah. Okey. Jadi najis darah dan jika kata pengarang, dan jika dapat dilihat akan dia, maka padanya itu tafsil. Jadi kalau najis tu dapat dilihat, kan, nampak di mata kita, nampak di mata kita, tapi dia ada huraian lah. Ada huraian. Padanya tafsil, padanya itu perincian ataupun huraian ataupun detail lah. Kan? Maka jika ada yang lain daripada darah dan umpamanya, maka tiada dimaaf daripadanya semata-mata. Itu yang dimaaf ni, najis yang dimaaf ni pada darah saja. Yang lain daripada darah tidak dimaaf. Darah dan juga umpamanya, umpama darah lah kan. Darah daripada terluka, darah daripada jerawat, dia lah tu kan. Kemudian darah daripada mana lagi, apalah, luka lah selalunya darah kan, terpotong ke apa semua tu, ada darah lah kan. Jadi darah tu darah yang najis. Tapi ada darah yang dimaaf, dan benda yang umpama darah macam darah jerawat tu ataupun darah daripada nanah kita kan, ada yang dimaaf. Jadi macam mana? Okey. Jadi kalau lain daripada yang ni tak dimaaf, lain daripada darah tidak dimaaf, najis lain daripada darah. Dan jika ada ia daripada darah dan umpamanya, maka iaitu 3 bahagi. Ada 3 bagai, ada 3 jenis. Ada 3 bahagi bukan bagai, 3 bahagi. Ya. Okey, ada 3 bahagi, 3 bahagian. Yang pertama, barang yang tiada dimaaf daripadanya semata-mata. Yang pertama, dia kata darah yang tidak dimaafkan pada dia semata-mata, tak maaf tu. Yang ni memang kalau ada mesti kena semayang lain kan, bukan kena ambil wuduk lain kena semayang lain. Kalau kita semayang ternyata di badan kita ada darah, di pakaian kita ada darah yang tidak dimaaf, jenis yang tidak dimaaf tadi. Tidak dimaaf semata-mata tadi. Jadi semayang tu kita kena ulang semula. Perlu ambil wuduk lain ke tak? Tak. Sebab darah ni dia tidak membatalkan wuduk, tapi dia menjadikan diri kita tu menanggung najis. Jadi bila menanggung najis tak sah lah, semayang tak sah lah. Maka kena semayang balik lah. Kalau ada yang macam kita cerita ni. Kan? Tak cerita lagi tak cerita kan. Okey, baik. Yang pertama dia, yang tidak dimaaf semata-mata. Dan iaitu, apa dia? Apa dia yang tak dimaaf semata-mata ni? Dan iaitu darah yang mughallazah. Darah yang mughallazah. Darah yang mughallazah ni maksud apa? Darah daripada najis yang berat. Najis yang berat apa? Anjing dan juga babi. Kalau ternyata daripada daging daripada darah daripada babi ataupun anjing, maka tidak dimaaf walaupun sedikit. Sikit pun tidak dimaaf. Kalau darah tu darah daripada anjing dan juga babi. Kalau ada tu ustaz, tak ada lah, nak kena pakaian kita kan, sebab kita tak terlibat dengan binatang tu. Ni kalau kata ada kan. Dan darah dirinya, darah orang yang sembahyang, yang sengaja ia melumur akan dia pada badannya, atau yang bercampur ia dengan barang yang lainnya. Jadi dia kata darah yang tak boleh, yang tak dimaaf ni, iaitu darah yang mughallazah, iaitu darah anjing dan babi, dan juga darah yang daripada diri kita sendiri, daripada tubuh badan kita sendiri, yang kita sengaja melumurkan pada badan. Melumurkan pada badan, ataupun darah diri kita juga yang dicampur
ataupun darah yang lain dicampur dengan darah anjing dan babi, itu pun tidak dimaaf. Ada beberapa keadaan lah di sini kan. Jadi semuanya tu najis yang tidak dimaaf. Bila tidak dimaaf ni maksudnya macam yang Ustaz sebut tadi lah, sembahyang tidak sah kalau ada najis ni kan. Itu yang pertama. Jadi kena qada lah. Kalau kita dah keluar waktu, kena qada lah. Kalau kata tak keluar waktu lagi, kena sembahyang semula. Contoh kita sembahyang zuhur kan. Sembahyang zuhur, lepas sembahyang zuhur kita tengok ada darah kan. Ada darah. Kalau kita sini tak ada kerja kebun apa kan. Tapi kalau yang kerja kebun, ada darah pacat ke apa ke, ternyata kena sembahyang balik lah. Kena sembahyang semula Tapi darah ni macam mana? Darah ni yang kita tahu daripada awal sembahyang lagi, kita dah tahu lah kan. Darah ni keluar waktu kita sembahyang, ataupun darah tu keluar dalam kita sembahyang pun sama juga kan. Jadi kena cuci lah, kena sembahyang balik lah. Kena sembahyang balik semula. Itu yang pertama. Yang keduanya, darah yang dimaaf akan dia jikalau banyak sekali pun. Ada yang kedua dia panggil darah yang banyak. Tadi sikit pun tak dimaaf. Ni kalau banyak pun dimaaf kan. Yang kedua kan, dimaaf kalau walau banyak sekali pun. Iaitu apa darah yang dimaaf walau banyak? Darah dirinya yang tiada sengaja melumur akan dia pada badannya. Darah yang keluar yang bukan sengaja dia lumur dekat badan dia kan. Tengah semayang ada darah keluar daripada luka kita tu. Sebelum tu kita dah cuci lah kan. Tapi tiba-tiba tengah semayang keluar lagi darah. Dan tiada bercampur ia dengan yang lain daripada darah dia sendiri. Itu darah dia sendiri ya. Dan keluarnya itu tiada dengan perbuatannya. Keluar darah tu bukan dengan perbuatannya. Contohnya yang keluar tu bukanlah darah daripada jerawat yang kita picit tu, bukan kan. Ataupun darah tu bukan kita sengajakan luka ke apa semua, bukan kita sengaja benda tu dia keluar kan. Jadi darah tu dimaaf. Sama juga darah dengan darah orang yang istihadah tu. Darah tu dimaaf. Bila cuci semua nak semayang, tiba-tiba keluar darah kan. Jadi keluar darah tu dimaaf. Tengah semayang tu keluar darah, menanggung najis, tak boleh jadi imam lah. Kalau yang lelaki tak boleh jadi imam lah kalau ada keluar darah tu kan. Okey. Untuk diri dia sah lah sebab dimaaf okey. Tiada dengan perbuatannya, bukan dia sendiri yang buat kan. Jadi dimaaf darah saja. Najis yang lain tak termasuk ke sini. Sini cerita darah saja kan. Ketiganya darah yang dimaaf akan dia jika sedikit iaitu ini dimaaf ketika sedikit saja. Banyak tak dimaaf. Banyak batal jugalah semayang kan. Ni nak cerita apa ni darah ni? Tentang semayang lah kan. Semayangnya, masuk masjidnya, takut darah kena masjid kan. Tu benda dah. Tapi banyak di sini nak cerita tentang semayang ni, tentang solat. Sebab solat mesti suci tubuh badan, barulah sah kita punya semayang kita. Suci tempat, tempat pun kena suci juga, barulah semayang kita itu sah. Tapi kalau ada najis, najis tak sah lah. Maksudnya darah tu najis lah kan. Hanya yang dimaaf yang tadi tu kan. Tengah-tengah semayang, pak kena luka keluar darah kan. Kena benda, ada benda terbang apa, pak kena keluar darah. Tu dimaaf. Boleh teruskan sembahyang tu kan. Okey. Tapi kalau kena banyak, kata contohnya darah tu keluar banyak, tak berhenti sembahyang. Kalau kita tak berhenti sembahyang nanti mati kan. Tu kena berhenti kena berhenti masa tu kan. Lalu tak batal sembahyang tapi kena berhenti lah kan. Sebab apa? Nak menyelamatkan nyawa lah. Okey, baik. Yang ketiganya darah yang dimaaf akan dia jika sedikit iaitu darah yang keluar daripada seorang dengan perbuatan dirinya, atau darah yang ajnabi yang sunyi ia daripada berlumur. Maksudnya darah ni darah yang dia buat sendiri. Contohnya macam picit jerawat tu kan. Lepas kita picit jerawat tu dia akan keluar darah lah kan. Banyak kan sikit darah picit jerawat ni? Kan dia meleleh sampai kat dagu? Tak kan, sikit je kan. Jadi darah tu dimaaf. Darah tu dimaaf. Kalau sedikit ni sedikit pada uruf lah. Sedikit pada uruf. Bukan sedikit pada pandangan mata kita, tapi sedikit pada uruf, pada orang kebanyakan. Orang tengok kata ni sikit. Tapi kalau ada orang lain kata ini banyak ni kan, pada kebiasaannya. Tapi kalau seorang dia kata tak lah, pada kebiasaan yang kata sikit lah. Okey, baik.
Sunyi ia daripada berlumur. Dia tak berlumur lah darah tu. Darah kalau darah jerawat tu dekat situ lah biasanya. Tapi kalau dia dah mengalir, mengalir tu maksudnya dia dah berlumur. Sebut berlumur tadi ya. Jadi kalau sikit maksudnya dia tak mengalir darah tu. Tapi bila dia berlumur tu banyak lah. Bila banyak batal lah. Batal sembahyang. Sebab apa? Sebab kita menanggung najis Maka dimaaf darah kotor. Dimaaf darah kotor anjing dan sedikit nanah. Sedikit darah kutu anjing bukan darah anjing darah kutu anjing. Bukan kotor, tak silap baca tadi Ni Jawi biasalah macam tu kan. Salah baca. Darah kutu anjing. Kutu anjing ni bukan kutu tu anjing kan. Tadi darah anjing kutu anjing lain, bukan darah yang diisap kat anjing tu. Kan sebab kutu anjing ni dia isap darah dan adalah kutu kan, dia isap je kat benar kan. Tapi kita panggil kutu anjing kan. Ini dalam bahasa lama lah. Cuba search tengoklah kutu anjing tu macam mana kan. Sebab kita tak pasti darah tu daripada mana kan, kita boleh check kan. Kita tengok tahu ni dia isap kat anjing kan. Tak tahu kan. Jadi dimaaf darah kutu tu dimaaf. Tak kira lah kutu anjing ke kutu bukan anjing ke, dimaaf. Tu nama kutu lah kan. Kemudian sedikit nanah. Darah nanah yang sikit. Nanah ni dia kata sesuatu yang umpama darah lah. Sebab nanah ni dia jadi daripada darah ataupun air besar ataupun daripada darah kita lah kan. Jadi dia dimaaf kalau sedikit. Boleh nak air mazi air mazi tu bukan nanah apa semua, tu tak dimaaf kan. Air mani tak apa, sebab air mani bukan najis. Air mani dia suci, jadi sah lah sembahyang kan, walaupun ada melekat air mani. Tapi kalau tak mandi wajib tu cerita lain pula lah kan. Bukannya air mani tadi tak ada sabit kata tak sah tu sebab air mani, sebab tak mandi wajib tu lain kan. Ada air mani, stempel air mani ada kan, sah juga sembahyang walaupun ada air mani dekat kain dah kan. Guna kain tu kan. Tapi tak ada lah, sebab apa? Tapi tak elok lah kan. Sebab apa? Walaupun suci, tak boleh lah kita buat sembahyang. Sebab apa? Keji rupanya kan. Nak tahu keji rupanya, ada orang malu lah kalau orang nampak air mani kan. Malu lah kan. Jadi walaupun bukan air mani, yang rupa macam air mani pun kita kalau kena baju dah malu dah. Tu nak kata jijiknya air tu. Tuhan sendiri kata kan dalam Quran, air yang keji kan, dipanggil air yang keji, air mani tu kan. Keji apa? Keji tempat keluar dah kan. Tempat keluar tu keji. Mana tempat keji tempat keluar dengan sama dengan tempat keluar najis tu, kata keji tadi kan. Itulah martabat kita manusia kan. Kalau kita nak ingat balik diri kita tu daripada asal kita, daripada situlah kan, yang asal daripada tanah Nabi Adam kan. Okey. Sedikit nanah dan juga dano ni air besar. Yang ajnabi dan darah kutu yang lain dan pijat ataupun tumor. Dan tumor ni hama lah, dia kecil lagi daripada kutu tadi kan. Kalau kutu tu besar dia sikit kan. Tu dia punya ni. Jadi setakat ni itulah ceritanya darah yang dimaaf. Ni cerita darah saja, najis lain tak dimaaf walaupun sedikit kan. Tak cerita tu semua tu najis yang tidak dimaaf. Okey, baik. Walaupun dia tak ada darah, dia tidak dimaaf. Contoh lipas kalau kita bawa dalam baju kan. Ada najis lah, kita bawa bangkai lah kan. Bawa bangkai. Okey, baik. Dan kata pengarang dan demikian lagi tahi wallahu alam. Ustaz ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Kita akan sambung pada masa akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.